Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Sentiasa membuat pemeriksaan aplikasi permesejan anda seperti Telegram dan WhatsApp. Pastikan ianya boleh diakses dan sekiranya skamer berjaya menggodam Telegram dan WhatsApp anda, mereka akan menghubungi kenalan anda dan menyamar sebagai diri anda untuk meminjam wang. Jangan biarkan skamer kaya di tahun baru Cina ini. Sila periksa aplikasi Telegram dan WhatsApp anda dengan segera. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pastikan Sahih edisi Jumaat 9 Februari 2024 bersama saya Nadir Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Semalam kecoh dan tersebar luas di media sosial berkenaan dakwaan kehilangan duit dari akaun bank selepas daftar padu. Menurut kenyataan Kementerian Ekonomi, tular mesej di aplikasi Facebook dan WhatsApp mengenai kehilangan duit dari akaun bank selepas pendaftaran padu adalah tidak benar. Kejadian dikatakan berlaku kepada guru sekolah di Terengganu. Selepas semakan dibuat, tiada sebarang laporan polis berkenaan isu tersebut di Terengganu. Tiada juga sebarang aduan berkenaan isu tersebut di dalam sistem aduan kerajaan SISPA. Waspada sedikit penipuan yang menghantar SMS atau email dengan pautan tidak sah yang menyerupai bank atau syarikat. Untuk makluman, menurut kenyataan Kementerian Kewangan MOF, jangan sesekali tekan atau klik pada pautan link yang anda terima daripada nombor telefon atau email daripada pihak yang anda tidak kenali. Pastikan alamat laman net perbankan adalah betul. Modus operandi sedikit penipuan adalah penipu iaitu skamer menghantar khidmat pesanan ringkas iaitu SMS atau email palsu dan pautan tidak sah ke laman net palsu financial institution atau syarikat. Antara penggunaan helah adalah anda memenangi hadiah, pengemaskinian akaun financial institution dan siasatan atau aplikasi pembayaran palsu yang meminta mangsa untuk memasukkan maklumat perbankan dan ID pengguna. Awas, jangan sesekali terpedaya dan jangan berkongsi maklumat peribadi atau perbankan anda kepada pihak yang tidak dikenali. Waspada seterusnya terhadap tawaran penggunaan akaun bank anda. Menurut Kementerian Kewangan MOF, akaun keldai atau akaun tumpang bermaksud individu yang membenarkan akaun bank mereka digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah. MOF menasihati orang ramai untuk mengambil langkah-langkah keselamatan seperti berikut, iaitu jangan sesekali benarkan akaun bank anda digunakan oleh penjenayah kewangan atau pihak ketiga. Jangan mudah percaya dengan tawaran wang bagi penggunaan akaun anda. Jangan dedahkan maklumat perbankan peribadi atau nombor akaun, nombor PIN dan kata laluan kepada pihak ketiga. Awas, jangan mudah terpedaya dengan tawaran ini. Semak dahulu sebelum bertindak. Skamer turut memperdaya anda dengan janji-janji manis untuk menjadikan anda sebagai pemegang akaun keldai. Ingat, jika tertangkap, anda juga akan dikenakan tindakan undang-undang. Ini pula kita beralih, masih aktif sedikit penipuan yang menyamar sebagai kenalan anda. Menurut kenyataan Bank Negara Malaysia BNM, orang ramai diminta untuk berhati-hati dengan sedikit penipuan yang semakin licik di platform WhatsApp di mana mereka boleh mengambil alih akaun anda dan menyamar sebagai orang yang anda kenali. Sentiasa berhati-hati terutama pada musim perayaan ini. Berdasarkan siasatan, sedikit ini dapati melakukan penggunaman ke atas akaun Telegram atau WhatsApp milik mangsa dan menghubungi senarai rakan mangsa yang diperolehi dari Telegram atau WhatsApp tersebut untuk meminjam wang. Pemilik sebenar akaun Telegram hanya menyedari perkara ini apabila akaun Telegram atau WhatsApp mereka tidak dapat diakses ataupun menerima panggilan dari kenalan mereka berkenaan kesahihan pinjaman wang yang ingin dibuat. Jika anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank anda atau pihak NSRC melalui talian 997. Awas juga, jangan mudah terpedaya dengan tawaran kerja sambilan dalam talian. Semak terlebih dahulu sebelum bertindak. Tip dan nasihat yang boleh diguna pakai adalah jangan mudah percaya pada tawaran kerja dalam talian.
anda perlu lakukan sewakan dengan syarikat yang menawarkan pekerjaan. Dan perlu diingat, tiada syarikat yang akan meminta bayaran pendahuluan daripada pekerja. Konsep ini cukup mudah ya. Yang perlu kita faham adalah majikan yang membayar gaji kepada pekerja. Bukan kita, orang baru yang mohon kerja, perlu membuat bayaran. Fikir logik ya saudara. Dan ini pula, ayuh kita ikuti kenyataan media Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam berkenaan keberhasilan operasi dan penumpasan sedikit penyelundupan rokok serta minuman keras tidak bercukai kastam. Dengan jumlah nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM592,192.100.32. Serbuan di Kuching, Sarawak dan kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967 dan Akta Imigresen 1959 Palang 63. Pihak PDRM sentiasa komited dalam memerangi kegiatan penyeludupan barangan tidak berkastam, penyelewengan barangan kawalan dan bersubsidi agar tidak berlakunya ketirisan hasil negara. Kerjasama orang ramai dalam menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa amatlah digalakkan agar kegiatan jenayah dapat dibanteras sepenuhnya. Ayuh kita ikuti tip perlindungan data peribadi dalam aktiviti harian kita. Antaranya adalah dengan membaca dan fahami terma dan syarat atau notis privasi sebelum berkongsi data peribadi anda. Berhati-hati ketika memuat turun sebarang aplikasi ke dalam telefon pintar anda serta hadkan perkongsian data peribadi anda, ahli keluarga dan rakan-rakan di media sosial. Kita amalkan pula 5 tips balik kampung di musim perayaan ini sebagai peringatan bersama bagi mengelakkan sebarang perkara tidak diingini. Pertama, cabut kepala paip. Bukan, cabut kepala paip nanti susah pula kita nak guna air nanti. Anda perlu cabut kepala gas dan periksa api dapur. Yang kedua, tutup suis dan cabut semua plug elektrik. Ketiga, tutup paip utama dan pastikan tiada air yang menitis. Keempat, pastikan kunci pintu dan tutup semua tingkap. Jangan ada tingkap yang tertinggal ya. Dan kelima, maklum pada jiran dan pihak berkuasa. Seperti biasa di musim perayaan, makluman tol percuma sempena Tahun Baru Cina 2024 iaitu pada 8 dan 9 Februari 2024. Pengguna akan menikmati tol percuma ketika melalui plaza tol keluar sepanjang tempoh tersebut. Sila periksa status kad Touch and Go anda untuk pastikan kad Touch and Go masih aktif dan tidak luput tarikh. Pastikan peranti Smart Tag mempunyai bateri. Jika anda pengguna RFID, pastikan anda masuk dan keluar di lorong RFID. Ini ada yang masuk RFID, keluar di lorong Touch and Go. Lepas tu marah-marah pada pekerja tol. Jangan buat begitu ya. Dan seterusnya, sila rancang perjalanan lebih lancar dengan MyTTA di aplikasi Plus. Akhir sekali, pandu cermat, jiwa selamat. Awas juga, jangan sesekali kongsi nombor TAC atau nombor OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi kepada mana-mana pihak, terutama pihak yang tidak dikenali. Daftar padu hilang duit. Ini adalah berita palsu. Ayuh ikuti pencerahannya bersama pasukan Biar Betul. Tular satu hantaran di Facebook dan WhatsApp mengenai kehilangan duit daripada akaun bank selepas pendaftaran dalam sistem pangkalan data utama padu. Dikatakan kejadian itu berlaku kepada seorang guru sekolah di Terengganu. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Sebenarnya, tiada laporan polis dibuat berkenaan isu tersebut. Tiada juga sebarang aduan di dalam sistem aduan kerajaan. Henti sebar maklumat tidak benar. Tak perlu bersungguh jadi yang pertama kongsi cerita. Penyebaran berita palsu tidak mendatangkan faedah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Salam sejahtera. Saya ucapkan selamat tahun baru pada masyarakat Cina supaya tahun ini disambut dengan gembira oleh keluarga dan dengan damai. Xin Nian Kuai, dan mudah-mudahan tahun ini tahun bahagia dan tahun-tahun berikutnya begitu lebih bahagia. Xin Nian Hao, Nian Nian Hao. Terima kasih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Seperti biasa, apakah hebahan yang akan kami war-warkan kepada anda? Kita mulakan dengan Lensa IPT pada malam ini. Jangan lupa saksikan Lensa IPT dengan topik yang dibawa adalah globalisasi pengajian Melayu. Pada hari Jumaat 9 malam 9 Februari 2024, anda boleh saksikan di saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, MyTV. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Untuk berinteraksi, anda boleh pergi ke Facebook Live Lensa IPT. Diteruskan dengan program untuk hari esok iaitu 10 Februari 2024 Sabtu 9 malam Auditorium Seri Angkasa Puri Kota Media. Jangan lupa saksikan Bintang RTM siaran langsung. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Kanak-kanak berusia 7 tahun ke bawah tidak dibenarkan masuk. Diteruskan dengan Tanya Terus, pelarasan tarif air, apa manfaatnya kepada rakyat. Hari Ahad 11 Februari 2024, 6.30 petang di saluran TV1, manakala di saluran berita RTM adalah 10 malam. Ini pula adalah cadangan waktu perjalanan, iaitu cadangan waktu perjalanan bagi sempena perayaan Tahun Baru Cina 2024, Lebuhraya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuhraya Pantai Timur Fasa 1 LPT. Dari Kuala Lumpur anda dapat saksikan waktu-waktunya. Ke Kuala Lumpur juga ada waktu-waktunya, dari Pahang ke Kuala Lumpur, dari Terengganu, dari Kelantan. Untuk mendapatkan maklumat, anda boleh hubungi nombor yang tertera. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Kami di pasukan Pastikan Sahih mengucapkan selamat tahun baru buat mereka ataupun anda yang meraikannya. Perlu diingat sentiasa berhati-hati di jalan raya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.